Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, anak-anak, insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk tajuk kedudukan huruf Jawi. Okey, apa maksud kedudukan huruf Jawi? Hari ini kita nak belajar, nak tengok macam mana bentuk huruf tersebut seandainya ia berada di hadapan perkataan ataupun di tengah perkataan ataupun jika ia berada di akhir perkataan. Yang pertama, kita tengok huruf alif. Contohnya. Okey. Alif ni berada di hadapan perkataan api. Nampak tak? Alif ni tak bersambung dengan huruf fa. Dia sorang-sorang je kat situ. Sebab alif merupakan huruf sombong yang tak nak berkawan dengan orang di hadapannya. Tengok alif ni. Kalau dia duduk hadapan, duduk sorang-sorang. Warna hitam ni menunjukkan huruf selepasnya. Nampak? Dia tak nak bercantum dengan huruf selepas dia. Jika alif berada di tengah perkataan, nampak tak? Tetap dia tak akan bercantum dengan huruf selepas dia. Tetapi huruf sebelum dia ni, nampak tak? Huruf sebelum dia ni bercantum dengan alif. Orang nak kawan dengan alif, tapi alif tak nak kawan. Nampak tak? Dia tak nak kawan. Nampak tak sini? Dia tak nak bercantum. Dia jadi jarak. Kan? Selepas dia tak nak berkawan dengan orang lain. Manakala, bila alif berada di akhir perkataan, sama juga macam di tengah tadi. Hanya huruf sebelum je bercantum dengan dia. Dan dia kekallah sorang-sorang kat situ. Okey. Yang kedua, kita nak masuk huruf-huruf yang berbentuk pinggan. Ni bentuk pinggan lah ni. Pinggan. Yang berbezanya adalah taik lalat dia. Sama ada satu di bawah ataupun dua di atas ataupun tiga di atas. Ni bentuk pinggan ni. Okey, kita tengok contoh yang ada. Yang pertama adalah huruf apa ni? Huruf ba. Satu titik kat bawah, tak lalat dia kat bawah. Huruf ba, jika dia berada di awal perkataan, yang tinggal hanyalah kepala sahaja. Sebab huruf ba ni dia boleh bercantum dengan huruf lain selepasnya. Maka bila nak sambung kita kena buang ni. Ekor-ekor dia ni. Jadi tinggallah macam ni. Okey, barulah dia boleh sambung dengan huruf lain. Yang warna hitam ni huruf lain lah. Okey, kita tengok pula dekat bahagian tengah. Apabila ba duduk di tengah-tengah perkataan, bentuk dia sama dengan yang awal perkataan. Ada kepala sahaja sebab kita dah buang ekor. Huruf di depan akan terus sambung dengan ba. Ba pun boleh sambung dengan huruf di belakangnya. Manakala jika huruf ba berada di akhir perkataan, dia akan mengekalkan bentuk dia yang asal. Okey, saya nak masuk huruf berbentuk muncung burung. Ni muncung burung tajam-tajam ni. Tajam-tajam ni. Saya panggil huruf muncung burung supaya kamu tahu bahawa dia ada 4 huruf muncung burung. Kalau kamu pun sama, tarik, bagi tajam sikit. Boleh? Tarik. Okey, saya padam balik lah. Semula. Kita buat semula. Tarik, tajam. Kena ada rongga kat sini. Ada rongga. Sini kita boleh letak lalat sama ada 1 kat pusat dia ke atau 3 kat pusat dia sebagai ca ke ataupun satu dekat dahi dia sebagai kha. Okey. Kita tengok pada huruf yang pertama. Ini adalah huruf huruf ca. Ini huruf asal dia.
Okey, bila huruf ca nak sambung dengan huruf lain selepas dia. Selepas ca huruf alif kan dia nak sambung, maka dia kena buang perut buncit-buncit dia ni. Bila dia buang perut buncit, yang tinggal adalah kepala sahaja ni. Tik lalat dia kekal kat bawah muncung dia. Nampak? Barulah dia boleh sambung dengan huruf lain. Nampak bentuk dia hanya ada kepala je ya. Jika berada di tengah-tengah, ni ada huruf lain. Ini pun huruf lain, maka dia pun tetap mengekalkan kepala sahaja. Sama macam di awal perkataan. Manakala jika dia berada di akhir perkataan, dia mengekalkan bentuk asal dia. Okey, kita yang kedua. Ini adalah salah satu lagi huruf muncung burung, iaitu huruf kha. Kha untuk khemah. Kemah yang kita sebut tu khemah sebenarnya dalam Jawi dia ya. Huruf kha pun sama macam ha tadi. Bila kita belajar huruf ca tadi, bila kita nak sambung huruf selepas dia, kita kena buang semua sekali perut buncit ni. Perut buncit ni. Maka yang tinggal adalah huruf ada kepala je. Pada huruf ha ni. Ada dengan kepala je. Inilah bentuknya. Jika huruf kha berada di awal. Jika ia berada di tengah pun, kita hanya gunakan kepala sahaja. Tetapi jika berada di akhir perkataan, kita kena kekalkan bentuk asalnya. Okey. Saya teruskan. Ini adalah huruf dal. Dal adalah salah satu huruf sombong juga. Yang mana nampak sini. Nampak tak dal dengan alif tak sambung? Tak cantum. Sebab dal tak nak kawan dengan alif. Jadi bila kita tulis huruf dal di awal perkataan, terus kena jarakkan sikit. Nampak dia tak cantum dengan huruf yang ni. Jika di tengah, selepas dia memang kena jarakkan. Kalau huruf lain nak cantum dengan dia boleh. Macam huruf ni nampak tak? Warna hitam ni dengan dal. Boleh. Kata fa ke ta ke sambung dengan dal. Boleh. Tapi dal sambung dengan huruf lain tak boleh. Dia tak nak. Ada jarak ni. Ini adalah bentuk dal bila berada di akhir perkataan. Okey, saya teruskan. Seterusnya huruf zal. Kita nak je zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir. La ilaha illallah, itu pun zikir. Zikir ni adalah satu ucapan kita dalam memperingati, dalam mengingati Allah Ta'ala. Dan kita ni kena ingatlah, kita sebagai hamba kena sentiasa memuji-muji Allah Ta'ala. Okey, zikir ni bermula dengan huruf zal. Zal ni pun huruf yang sombong. Nampak tak ni? Dia tak nak bersambung dengan ya selepasnya. Dia nak duduk jauh-jauh. Ni kalau dia duduk awal macam tu juga nampak. Jarak kat sini. Tak nak rapat-rapat. Duduk kat tengah pun sama. Sebelum huruf zal boleh sambung. Nampak bersambung je ni. Tapi selepas huruf zal dia tak nak bersambung dengan huruf lain. Dia tak nak rapat-rapat. Dan jika berada di akhir sekali, ia mengekalkan bentuk huruf yang asal. Saya teruskan. Ini pula adalah huruf ra. Ra untuk roti. Ra pun salah satu huruf yang sombong. Sebabnya, ra tak boleh bercantum dengan huruf selepasnya. Cuba kamu bayang tengok ni ra. Kamu kata nak sambung dengan alif. Jadi apa? Dah tak jadi bentuk dah kan? Sebab tu tak boleh. Kalau kamu kata ra, nak sambung pula dengan sin. Jadi tak? Jadi benda dah tu. Kan? Jadi tak boleh juga. Sebab tu, saya kata ra merupakan huruf yang sombong yang tak nak kawan dengan orang depan dia. Ini bentuk dia. Bila kita menulis huruf ra di hadapan, selepas dia jangan disambung-sambung. Nampak ekor dia semua kena lepas dekat bawah garisan. Ini di tengah. Di tengah sama juga. Sebelum huruf ra, mereka boleh sambung. Selepas huruf ra,
tak boleh nak bercantum. Ini pula merupakan bentuk ra di akhir perkataan. Okey, saya teruskan. Ini pula huruf zai, bentuk sama macam ra tadi. Zu. InsyaAllah saya tahu ramai yang selalu pergi zu ni. Okey, apa-apa pun, kita tengok macam mana kedudukan huruf zai berada di hadapan perkataan. Sama lah macam tadi, zai pun macam ra, merupakan huruf sombong yang tak nak bercantum dengan kawan depan dia. Nampak bila kita tulis, seseorang dia lah kat situ. Okey, jika huruf zai berada di tengah, pun sama juga. Huruf depan boleh cantum dengan zai. Maka zai tak boleh nak cantum dengan huruf depan dia. Sebab dia sombong, dia tak nak kawan. Jika berada di akhir perkataan, ia mengekalkan bentuk yang asal. Okey, sekarang kita masuk huruf-huruf perut buncit. Mana perut buncitnya? Ni yang besar ni. Perut buncit ni. Huruf-huruf perut buncit ni, bila kita nak sambungkan menjadi perkataan, kita kena buang semua perut buncit. Okey, contoh yang dekat sini saya nak bawa adalah huruf sin. 2 gigi kecil, 1 perut buncit. Okey, bila saya nak sambungkan sin dengan huruf yang lain selepasnya, saya kena buang ekor dia dulu. Okey, seterusnya. Tengok Okey, yang pertama. Sin. Okey, 2 gigi kecil, 1 perut buncit. Bila kita nak tulis huruf ni, nak sambungkan dengan huruf yang lain, pertama sekali kita ingat kita kena potong dulu ekor-ekor dia ni. Bila dah potong ekor, dia akan tinggal gigi je. 2 gigi kecil. Inilah nampak dekat awal ni, macam ni. Gigi kena ada 2 Bila kita nak letak di tengah pula, okey, depan dia ada huruf, belakang dia ada huruf, kita menggunakan kepala sahaja. Jika berada di akhir, kita kena tulis keseluruhan bentuk yang asal. Ingat, sin untuk sayur. Okey. Seterusnya, sad. Sad, dot tu adik-beradik lah. Beza bertak lalat. Okey, tengok tulis, naik atas sikit baru buat perut buncit dia. Okey, bila kita nak menyambung pula huruf sad, tengok. Kalau duduk depan, macam tu juga. Di tengah ke, kita kena potong. Kena buang dulu perut-perut buncit ni. Maka yang tinggal adalah macam ni. Macam ni saja. Tengok. Dia barulah boleh sambung huruf lain. Dengan ta, dengan sin dan sebagainya lah. Jika di tengah pun, kita menggunakan kepala sad tadi. Jika di akhir, kita mengekalkan bentuk asal sad. Okey. Saya teruskan kepada huruf za. Tengok huruf za. Kita nak buat sama macam huruf sad. Hulai, sengit, tarik. Letak tiang. Tak ada titik jadi ta. Ada titik jadi za. Okey. Za dan ta bila kita nak letak di awal ke, di tengah ke, di akhir ke, itulah bentuknya, tak berbeza. Tapi ingat, antara ta dengan za, bentuk dia memang sama. Yang berbeza adalah pada tahi lalat dia. Okey, saya teruskan. Ini, askar. Askar ialah huruf perut buncit juga. Tengok. Kepala kecil, perut buncit. Okey. Ini huruf asal ain. Bila kita nak sambungkan dia dengan huruf yang lain, kita kena buang perut buncit semua ni. Buang, 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 buang. Yang tinggal nanti kepala sahaja. Okey. Boleh. Lepas tu barulah boleh sambung dengan huruf lain. Macam ni. Tetapi seandainya ain tu duduk di tengah-tengah perkataan, dia kena simpulkan sikit, nampak bentuk dia. Saya padam ni sekejap. Sekejap ya, saya padam dulu. Okey, kita tengok. Jika berada di tengah, okey. Ini ada huruf lain.
kita kena naik ke atas. Pusing atas ni. Pusing. Boleh. Tapi kalau dah susah, boleh je naik atas buat tajam. Sana tajam, sini tajam. Boleh. Okay? Okey, cuba pelan-pelan. InsyaAllah boleh. Ni di tengah dia kena bersimpul-simpul ni. Okey, jika di akhir pula, kita hanya kekalkan perut buncit dia. Kekalkan perut buncit, tapi kita kena tukar kepala dia menjadi simpul. Okey, jadi macam ni. Ni asal. Macam kita buat yang tengah tadi. Sini, terus perut buncit. Nampak dia kena bersimpul kat sini. Okey, kita teruskan. Huruf Fa. Fairy. Tengok sini. Ini Fa, 1 titik. Fairy, film. Tapi kalau ada 3 titik, kita panggil Pa. Payung. Padi. Okey, kita tengok Fa ni. Ini fairy. Ini huruf asal Fa. Tapi bila mana kita nak sambung selepasnya, kita kena buang ekor dia semua ni. Buang, buang, buang. Maka yang tinggal adalah kepala sahaja. Barulah kita boleh sambung dengan huruf selepasnya. Macam ni. Jika di tengah pun kekal lah kepala Fa tersebut. Okey. Dan akhir sekali, jika berada di akhir sekali, kita kena kekalkan bentuk huruf Fa. Kepala hingga ke ekor. Kemudian, kita masuk kepada huruf Kaf. Ingat, jangan pelik ya, Kaf ada beberapa bentuk. Satu bentuk macam ni yang ada hamzah. Satu lagi bentuk dia macam ni. Bila tak ada hamzah, dia akan tambah kaki satu. Okey? Okey, sama juga. Bila kita nak sambung dia, kita kena buang ni, ekor-ekor ni. Bagi tinggal badan je. Okey. Tak, contoh yang pertama. Kaf di awal perkataan. Kaf di tengah. Dan akhir sekali, kaf di akhir perkataan. Okey. Saya teruskan kepada contoh yang kedua. Ini adik-beradik kaf juga. Ada kaki. Tapi ada titik sini. Kita panggil ga. Gajah. Okey. Kalaulah ni jadi kaf. Okey. Kalau saya buang sini pula. Okey. Kita letak hamzah. Sini. Dia jadi kaf. Letak sini. Jadi ga. Okey. Okey, boleh ya? Okey. Sekarang ni kita nak tengok. Sama macam kaf tadi. Seandainya kita nak menyambung huruf tersebut. Okey. Buang dulu sikit ekor dia. Biar tinggal macam ni je terbuka. Baru boleh sambung dengan huruf lain. Ingat yang warna hitam ni huruf lain. Jadi ni permulaan awal dia. Ni bentuk kalau duduk kat tengah. Sama juga macam yang awal. Di akhir, dia akan dapat bentuk yang penuh. Tak ada terpotong-potong. Okey, saya teruskan. Ini huruf lam. Huruf lam. Macam kail ikan ni. Okey. Huruf lam, di awal perkataan kita kekalkan macam ni. Cuma, beza bentuk dia. Seandainya huruf lam tambah dengan alif, maka dia jadilah lam alif. Ataupun lam alif macam ni. Okey, faham? Jangan pelik pula sini. Sini bermula dengan huruf lam juga. Labu. Dicampur dengan alif ya. Kalau di tengah macam ni. Dan bila di akhir nanti, lam akan kekal dengan bentuk asal dia. Okey, saya teruskan dengan mim. Mata. Okey. Huruf asal mim bentuk dia macam ni. Macam apa? Macam pokok toge je kan? Tetapi kita ingat, huruf apa-apa pun, kalau kita nak sambung, kena buang dulu ekor dia. Buang, buang, buang. Maka tinggallah
kepala dia macam ni. Inilah hasil dia. Kepala dia baru kita boleh sambung huruf lain. Bila di tengah pun sama, ada huruf lain di depan, ada kepala dia, baru boleh sambung huruf lain. Tapi, jika berada di tempat akhir, dia akan mengekalkan bentuk yang asal. Okey, tak susah ya Mim. Bila dia berada di tempat akhir, bawah, atas, tarik ke belakang. Bulatan kena duduk di sebelah atas. Tak boleh letak bawah. Tak boleh tulis Mim macam ni. Tak nak. Macam pokok toge terbalik ni tak nak. Kena, ini salah. Kena buat kepala dia ke atas. Okey, saya teruskan pula untuk huruf Nun. Kita ada dua bentuk huruf yang macam mangkuk. Sama ada Nun ataupun nyamuk. Kita ambil sekarang ni contoh Nun. Bila kita nak sambung huruf selepasnya, kita kena buang sikit ekor dia ni. Maka tinggal sikit je macam ni. Baru boleh sambung huruf lain. Tengok macam ni. Sama juga dia di tengah. Huruf lain sambung dengan Nun. Nun sambung dengan huruf lain. Dia boleh bercantum ya. Sebab dia tak sombong. Dan jika berada di akhir sekali, kita kekalkan bentuk dia yang asal. Okey, seterusnya. Ni adik-beradik dengan waw. Tengok waw, bulat ke atas, tarik ekor bawah. Waw, bulat atas, tarik ekor bawah. Tambah titik ni kita panggil va. Va untuk van. Ya? Okey. Ingat, waw dengan va ni merupakan huruf sombong. Nampak ni? Dia tak cantum pun. Dia tak nak rapat pun dengan orang sebelah dia. Nampak? Jarak je. Waw dengan huruf yang lain. Nampak? Waw dengan huruf yang lain. Tapi, ada je huruf lain nak rapat dengan waw dia bercantum. Okey. Sebelum waw boleh sambung, lepas waw tak boleh sambung. Okey. Jika di akhir perkataan ia mengekalkan bentuk yang sama. Saya teruskan. Ini huruf ha, harimau. Ini kita panggil ha simpul. Di awal perkataan kita kena kekalkan bentuk macam ni, kita buang ekor dia. Tapi tengok bentuk macam mana. Dari atas kita tulis ni, turun bawah, pusing, tarik. Ini ha simpul ya. Tapi jika dia di tengah perkataan macam ni, wanita ni kan perkataan lain, kita ni pun perkataan lain, huruf lain, silap. Ini turun bawah, naik atas, pusing. Ni bawah, naik atas, pusing. Itu di tengah. Di akhir sekali kita ambil tutup bulatan dia. Ambil akhir. Okey, boleh. Okey, saya teruskan lagi. Ni akhir sekali huruf ya. Huruf ya. Ini saya panggil huruf itik. Macam itik je nampak kepala dan ekornya. Bila kita nak menyambung huruf di belakang ya, pertama sekali kita kena potong kepala dia. Nanti tinggal macam ni je. Titik dia kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Okey. Bila dah macam ni, barulah kita boleh sambung huruf yang di belakang dia. Sama juga keadaannya bila di tengah perkataan. Tetapi jika berada di akhir perkataan, kalau kat akhir perkataan ni apa kita nak buat? Sekejap, saya padam sikit. Okey. Di akhir perkataan, kita kena letak penuh-penuh bentuk dia. Okey. Boleh? Okey. Akhir sekali, inilah huruf-huruf yang kita belajar tadi. Walaupun saya tak tunjuk sa, salji, ta, tali. Tapi saya bagi contoh yang sama. Ini huruf pinggan, satu contoh. Ini huruf mencombong, satu contoh. Ini huruf sombong, satu contoh. Ini sombong. Ini huruf perut boncek, contoh. Ini perut boncek.
Boleh? InsyaAllah saya rasa cukup setakat ini dulu. Semoga anak-anak mendapat manfaat lah daripada apa yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.